Nama 3 KDP Muhammad Hikmah bin Hawari. Hari ini saya akan menerangkan langkah mengatasi pengeseran antara masyarakat majmuk di Malaysia. Antara langkah yang kita boleh lakukan adalah masyarakat Malaysia perlu mempunyai pendidikan yang mendalam dalam bab sejarah. Kita tahu masyarakat Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum, termasuk Melayu, Cina dan India. Oleh demikian, kepelbagaian kaum ini adalah panduan asas ketika untuk mencapai keharmonian dan keamanan kaum. Hasilnya, pendidikan sejarah adalah penting dalam meningkatkan konsep panduan rakyat Malaysia. Kajian ini juga melihat kepada kaum cita-cita pendidikan, nilai dan nilai pengajaran sejarah. Malah, berbagai cadangan dan strategi untuk membantu pendidikan sejarah menerapkan nilai yang berkaitan dengan hubungan kaum dari segi kanunan, penerapan nilai dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Sistem persekolahan pelbagai aliran Malaysia yang merangkumi sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina dan jenis kebangsaan Tamil adalah masalah yang menjadi pertikaian tanpa jawapan yang jelas. Kesukaran sistem sekolah merupakan topik yang menjadi pertikaian dalam masyarakat membilang kaum di Malaysia, dan sukar untuk mendapatkan kebenaran daripada penduduk yang mempunyai pandangan dan minat yang bertentangan. Dari segi kepada kaum, sistem pendidikan Malaysia tidak banyak berubah disebabkan pendidikan institusi pelbagai aliran ini kanak-kanak tidak dapat membentuk kesatuan yang positif seperti bergaul, sukan dan makan bersama-sama, kenalan dan membina persahabatan yang lebih erat. Langkah seterusnya adalah media massa dan media sosial harus mengorak langkah untuk mengatasi masalah ini. Isu utama yang sering kita tahu, isu utama yang sering dibangkitkan dan mengancam pada negara kita ini adalah media sosial, dan ratanya berkenaan dengan provokasi tentang agama, isu tulisan jawi, isu raja serta Angkatan Tentera Malaysia. Oleh demikian, campur tangan media massa sangat penting dalam membendung dan menapis maklumat yang disebarkan. Hal ini kerana media massa merupakan teknologi yang direka untuk menjangkau sembilang seseorang. Ia adalah medium komunikasi utama untuk mencapai majoriti besar orang seperti akhbar. Majoriti radio, televisyen dan internet adalah platform yang paling lazim untuk media massa. Penduduk Malaysia umum sering bergantung kepada media untuk mendapatkan maklumat mengenai topik politik, sosial dan hiburan serta budaya. Seterusnya, peranan media sosial itu sendiri juga penting dalam menapis maklumat yang dipaparkan dalam laman sosial mereka. Maklumat yang akan dimuat naik ke dalam akaun pengguna haruslah menjalin tapisan dari bahagian tapisan maklumat di laman sosial berkenaan. Tapisan maklumat yang akan dipaparkan secara umum ini sangat penting, terutama dalam kalangan generasi muda masa kini yang bergantung pada media sebagai sumber utama untuk maklumat yang mereka perolehi. Sebahagian besar dari kehidupan remaja sekarang adalah bergantung pada media sosial, termasuklah kehidupan dalam aspek hiburan, sosial dan mengakses informasi. Sekian daripada saya. Assalamualaikum kepada Dr. Fiza. Pada hari ini saya akan terangkan tentang langkah-langkah untuk mengelakkan pergeseran di antara masyarakat majmuk di Malaysia di dalam media sosial. Yang pertama sekali adalah memupuk semangat patriotism. Dalam usaha untuk memudung masalah perkauman di media sosial, nilai dan semangat patriotism adalah sangat penting kerana melalui jiwa yang mempunyai nilai patriotism yang tinggi akan membimbing rakyat agar tidak melibatkan isu sensitif perkauman semasa menggunakan media sosial, terutamanya pemimpin-pemimpin politik yang berpengaruh besar dalam kalangan masyarakat. Sebaliknya, pemimpin politik yang berpengaruh mestilah menggunakan platform media sosial untuk menyatu padukan rakyat berbilang kaum bangsa di Malaysia, seperti teguran Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah ketika bertitah di Majlis Sambutan Mahal Hijrah 1441 peringkat negeri Perak. Seterusnya adalah mengadakan kempen kesedaran
Usaha kerajaan dalam membantras isu perkauman di media sosial adalah dengan mengadakan kempen kesedaran berkenaan dengan pentingnya sifat jentikan negara. Contohnya, setiap tahun kerajaan akan menganjurkan kempen Hari Kebangsaan. Kempen yang dianjurkan ini dapat beberapa objektif penting, terutamanya dalam menyemai perasaan cinta akan tanah air yang kuat dan menyatupadukan etnik pelbagai bangsa. Tambah lagi, tujuan kempen kesedaran seperti ini dianjurkan adalah untuk menerangkan tentang sesuatu dasar dan isu yang berlaku. Oleh yang demikian, rakyat faham akan mengapa sesuatu dasar itu diperkenalkan, terutamanya melibatkan perkauman dan agama. Contohnya, dasar berkenaan hak istimewa orang Melayu. Justru dengan penerangan yang dibuat melalui kempen kesedaran akan mengelakkan berlakunya masalah pertikaian berkenaan agama atau kaum seperti Aisyah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya 2210629 Amhimi Pemazhab akan menerangkan tentang punca-punca berlaku kebencian di antara kaum di Malaysia. Mengambil petikan daripada kata-kata fellow utama Institut Kajian Etnik KITA Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Datuk Dr. Teo Kok Siong pada satu surat khabar berkata, segelintir daripada ahli politik yang bermain sentimen dan sengaja mencetuskan pergaduhan melalui paparan yang mencetuskan isu perkauman. Kata beliau, setengah ahli politik bermain dengan sentimen perkauman dan keagamaan, serta yang kedua ialah media sosial. Jadi dua ini adalah antara punca yang mampu menggugat keharmonian kaum di negara ini. Bagi saya, tak ada jalan lain selain menggunakan undang-undang sedia ada. Itu sahaja caranya. Nasihat dan sebagainya tidak lagi berkesan. Kita perlu gunakan perundangan yang ada, sementara ini kerajaan menggumbal undang-undang baharu. Agak ironis situasi ini kerana usaha penyatuan bangsa di Malaysia yang dimulakan oleh ahli politik pada asalnya kini teralah pertumbuhan yang dikoordinasikan oleh ahli politik yang bersikap mementingkan diri sendiri dan tidak mengambil tanggungjawab atas pengaruh buruk yang ditinggalkan kepada rakyat yang tidak semena-mena menjadi masa keadaan. Antara contoh-contoh lain kelemahan ahli politik menangani isu-isu yang menyentuh sensitiviti agama masyarakat Malaysia, terutamanya kaum Melayu, ialah berat sebelah dalam sokongan mereka kepada setengah kaum. Jaringan untuk memperkenalkan jawi yang ditolak mentah-mentah oleh pemimpin yang bukan beragama Islam serta disahkan oleh setengah kaum dia supaya Dr. Zakir Naik dihalang daripada berceramah di negeri ini tidak mendapat belaan yang sepatutnya, khususnya daripada pemimpin-pemimpin Melayu. Tetapi apabila ia melibatkan kaum bukan Melayu, pemimpin-pemimpin ini bertindak dengan seberapa segera untuk menjaga hati mereka, seperti isu pemilihan tapak kuil Seri Mariaman, 7 menteri menyelamatkan tanggungan sekolah serta sebagainya. Sikap berat sebelah ini hanya menyemarakkan lagi pergeseran yang terpendam sekian lama dan hanya mengeruhkan lagi keadaan kerana ketidakcakapan dalam menangani hal-hal yang berkaitan semata-mata mahu merealisasikan agenda pribadi, walaupun keamanan antarabangsa menjadi taruhan. Assalamualaikum, saya 2210646 Muhammad Aizat bin Hamid. Untuk bahagian saya akan menerangkan tentang bagaimana langkah-langkah untuk mengatasi masalah ini. Langkah pertama adalah dengan memupuk semangat patriotisme. Semangat patriotisme dapat membimbing masyarakat agar tidak melibatkan isu sensitif perkauman semasa menggunakan media sosial, terutamanya pemimpin-pemimpin politik yang berpengaruh besar dalam kalangan masyarakat. Nilai patriotisme juga haruslah diterapkan kepada generasi muda sejak dari awal pendidikan lagi, kerana terdapat kajian di Amerika tentang keberkesanan penerapan nilai patriotisme sejak dari kecil lagi. Langkah yang kedua pula adalah dengan mengadakan kempen kesedaran. Antara usaha yang dapat kita lihat yang dilakukan oleh kerajaan adalah dengan menganjurkan kempen Hari Kebangsaan. Kempen yang dianjurkan ini terdapat beberapa objektif. Yang pertama iaitu menyemai perasaan cinta akan tanah air yang kuat dan menyatupadukan etnik berbagai bangsa. Itu daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya 221068 akan berbincangkan tentang kesan-kesan. Aturan kehidupan Malaysia telah sinonim dengan kemakmuran rakyat yang hidup berbilang kaum dan terus bersatu menjaga kemakmuran dan kelestarian negara kita. Demi menjaga kelestarian negara, kesan-kesan ini harus dielakkan. Antara kesan yang berlaku sekiranya pembelahan kaum terus berlaku di Malaysia adalah ia melahirkan individu, kumpulan atau kaum yang saling bertelengkah antara satu sama lain dan saling menjatuhkan kaum lain bagi mencapai agenda dan menanam sifat kebencian dan permusuhan antara kaum yang ada di Malaysia. Pertelingkahan dan ketidaksefahaman kaum yang kerap
dan berterusan dapat menyumbang lagi pada budaya fanatisme dan ekstremis dalam masyarakat Malaysia. Perpecahan antara kaum akan menghilangkan semangat atau kekuatan sebuah kemakmuran negara, malah kehidupan rukun tetangga tidak dapat dicapai kalau minda rakyat mudah diperkosa dan menerima maklumat secara bulat-bulat tanpa meneliti soal baik dan buruk. Selain itu, kesan-kesan berlakunya perbalahan kaum adalah musuh boleh datang dari dalam dan luar atau keduanya bersatu dan bekerjasama untuk menghancurkan negara kita. Kekacauan akan menimpa negara sekiranya ada pihak dari dalam yang berselongkok dengan musuh untuk menjatuhkan kerajaan yang dipilih oleh rakyat secara demokratik. Begitu juga, kesan yang berlaku adalah ketidakstabilan politik dalam negara. Setengah ahli politik bermain dengan sentimen perkauman. Mereka menggunakan perkauman bagi meraih kemenangan politik mereka dengan mendapat undi majoriti kemenangan. Sehubungan dengan itu, mereka mempengaruhi minda pengikutnya dengan menyalahkan antara satu sama lain. Tambah pula, sentimen yang bersebar di media sosial boleh mengancam keselamatan negara. Media sosial dijangka menyemaikan kebencian dan mewujudkan prasangka dan amarah suatu kaum. Akhir sekali, kesan sekiranya perbelahan berlaku di Malaysia adalah membuka ruang kepada kumpulan pelampau atau pengeksploitasi isu perkauman dan peragamaan. Seperti yang berlaku di barat, iaitu di Christchurch, New Zealand, apabila sikap fanatik sangat menebal mewujudkan proses dedikasi. Ia tidak merujuk pada mana-mana agama. Sebaliknya, seperti yang saya katakan, adalah masalah sikap segelintir masyarakat kita sendiri yang terlalu melampau dalam sesuatu isu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah selamat pagi. Saya 2210652 Muhammad PKDT Muhammad Syabirki Bermarasi. Ini saya akan bertanggung tentang kertas candangan mengenai kes-kes menghina Islam, hak istimewa orang Melayu dan institusi berada di negara ini. Pertama ialah pendahuluan kertas kerja ini adalah tema video, iaitu yang bertajuk Etika dan Peradaban Masyarakat Majmuk di Malaysia. Tajuk video ialah Perpaduan Kaum. Sinopsis video ini adalah negara Malaysia terkenal di mata dunia sebagai negara yang berbilang bangsa dan hidup dalam masyarakat majmuk, namun dapat mengekalkan keharmonian di antara kaum dalam menjalani kehidupan keseharian. Tiga komposisi utama masyarakat di Malaysia ialah kaum Melayu sebagai majoriti besar, diikuti kaum India serta kaum Cina. Tidak hanya terhad pada tiga kaum tersebut, terdapat lebih banyak lagi etnik dan kaum yang berada di Sabah dan Sarawak seperti Murut, Kenyah, Iban, Bidayuh, Bajau dan sebagainya. Namun begitu, sejak kebelakangan ini terdapat pihak-pihak yang cuba mengganggu gugat kedamaian ini demi mencapai kepentingan diri sendiri melalui media-media sosial seperti di Facebook, Twitter, Instagram dan sebagainya. Seterusnya, matlamat video ini dihasilkan bertujuan untuk mengatasi perbalahan kaum yang digugat oleh pihak politik menerusi laman sesawang. Video ini akan menerangkan langkah-langkah untuk mengatasi perbalahan kaum. Oleh yang demikian, dengan penghasilan video ini, kita dapat mengambil iktibar dari peristiwa yang telah berlaku terutamanya bagi pelajar universiti yang akan menjadi pemimpin di masa-masa akan datang. Seterusnya ialah objektif. Objektif video ini untuk menerangkan langkah-langkah mengatasi masalah perbalahan kaum, memupuk semangat perpaduan kaum, menggunakan platform maya ke arah yang lebih positif, mewujudkan sifat hormat menghormati antara kaum, menjadikan Malaysia aman walaupun terdapat lebih daripada satu kaum. Perincian video ini dilakukan di dalam kawasan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia oleh ahli-ahli kumpulan 9, iaitu ahli-ahli kumpulan saya yang berdurasi selama 8 hingga 10 minit dan akan dibuat naikkan di platform YouTube untuk tontonan umum. Terusnya ialah penutup atau konklusi inilah kami berharap penghasilan video ini akan dapat mencapai matlamat yang disasarkan. Oleh yang demikian, dengan video yang kami hasilkan, kami mengharapkan individu yang menonton video ini dapat memahami apa yang ingin kami sampaikan. Kami berterima kasih kerana sanggup meluangkan masa untuk menonton video kami. Sekian, terima kasih.